Okay, hello, Assalamualaikum semua. Saya Hakim. Dan saya B. Kami daripada DW Transforming Space. Transforming Life. Hari ini kita berada di Four Seasons Hotel. Hari ini kita nak share dengan anda semua one of dia punya suite. Jom kita bawa pusing-pusing. Mari kita welcome dulu. Welcome dulu kita punya penonton-penonton di belah Facebook ni, Fatin Nabila, Nurmala, Norain, Muhammad Ibrahim. Terima kasih juga kerana menonton kita di Four Seasons Kuala Lumpur. Kok lah anda dekat rumah sana memang tengah dalam plan nak buat renovation kan. So jom kita tengok inspired by Four Seasons Kuala Lumpur. Okay, anggaplah kita daripada pintu masuk. Apa nama finishes pintu ni? Ini adalah piano finish. Masa kita dia punya term lah, bukanlah ambil piano tampal sini kan, tapi the finishing is exactly like piano punya finish. Jom masuk. Apa yang saya suka tentang the moment kita masuk, dia ada powder room. Pada anda di luar Dia tak powder lah. Betul lah powder lah. So betul. pada anda di luar sana yang macam ala-ala nak cari idea macam mana powder room. Dan kita pernah dapat soalan berapa size powder room kan. Jom kita tengok macam mana hotel punya ideal size of powder room. Ini is the best sikit. Cuba kita dekat. Tu. Gitu. Tak payah apa-apa. Dia send badan kita. Kita dekat je dia buka begitu kan. Ini adalah sistem lah. Dia pakai sistem. Kat sini dia punya apa nama? Control Collar. system. Ni dekat sini dia punya segala tekan dan tekan kan. Kan kita tekan sekarang basah pula kita semua kat sini. Bukan semua, saya ni. Saya terutama di depan toilet ni basah pula kat sini kan. Okay. Apa yang kita boleh tengok kat sini? This is very simple. Sebenarnya design tu is all about benda yang praktikal dulu dan simple kan. So saya baru bincang dengan one of my client tentang his definition of luxury. So dia kata dia dah experience macam-macam benda. So definition luxury dia sekarang ialah very subtle, monochromatic, tak menonjol. So ini adalah contoh-contoh design scheme yang subtle, monochromatic dan tak menonjol, tapi sebenarnya so luxury. Jom kita tengok color-color marble yang digunakan kan. Marble dia, lepas tu ada shelf, and kita tengok finishing belakang ni kan. Dia macam benda yang apa benda entah, gelas yang ada corak dan sebagainya, dan dia nak hampir sama je dengan ini, tapi itulah maksudnya. Oh, ini actually dia pakai tempered glass. Tempered glass, tapi dia ada belakang dia ada macam wallpaper. Dia macam wallpaper. Memang kan? kita boleh tempah sebenarnya. Dalam masa yang sama, texture dia tu dia adalah sunblasted. Exactly. Lepas tu kalau kita boleh tengok juga color-color yang digunakan untuk macam framing, lighting fixture, color backsplash ni, color marble ni kan, dia macam hampir semua sama. Itulah yang macam saya berborak-borak dengan my client tu, is his definition of luxury. Dia tak menonjol lah begitu. Tapi best untuk kali ni sebab kita memang ada orang kata kita pergi sini dan kita pusing dengan klien kita juga. Dia tunjuk apa dia suka, apa dia tak suka. Material untuk wall ni adalah marble dan juga tempered glass. Dan one thing saya suka dia adalah macam dia punya lighting dia tu subtle je, jadi tak silau. The moment kita nampak dia divide this space kan, kita akan nampak ada 3 finishes of lantai di dalam ruang ni kan. Kat sini nampak tile. So kita Ni marble ni. Oh sorry, marble. So maksudnya kat sini boleh taruh kasut dan sebagainya. So bila as we go into this area kan, dia adalah lantai kayu. Kayu but finishing in black ebony. Black ebony. Alright, so kita sekarang dah kat ruang seterusnya, iaitu ada dining area. Alright, so ruang ni sangat sesuai untuk berkeluarga. Kenapa? Sebab dia semua orang boleh enjoy the moment watching whatever kan. So sofa L-shape ni pun nampak garden KLCC di sana. Makan pun boleh berkeluarga lagi dengan kat sini kan. So macam kita. Okay. Dan wall finishing ni adalah sebenarnya wallpaper. Tapi dia bukan straightforward di apply. Dia adalah di apply secara orang panggil modular. Dia macam portion. Saya tak apa pasti kenapa. Okay, jom kita tengok condiment punya area. This is a condiment area. This is my favorite place. Cuma favorite area sebab dia sangat neat. Okay. So idea ni kita boleh curi untuk rumah kita because
sometimes kan bila guest datang, you pun tak nak lari pergi belakang, ambil segala-gala kan, ambil pinggan, mangkuk dan sebagainya. So ini adalah satu idea yang bagus juga untuk kita letakkan di kawasan yang kita nak entertain our guests. Mungkin cadangannya boleh kita taruh di area meja makan, atau area living, ataupun guest punya area kan. So bila kita simpan dia kemas. Dan apa material ni kalau kita boleh share? Ini macam sejenis wallpaper juga. Alright, dia sejenis wallpaper yang di-wrap dengan stainless steel. Letuplah material. Actually dia bukan wallpaper ni. Ni sebenarnya memang ada laminate yang memang ada material ni. Possibly juga. Possibly laminate ataupun wallpaper. I love this idea. This is very neat. And kita boleh susun the glass dan sebagainya. Dah siap dah. Jadi tak adalah macam bercampur gaul kan, barang-barang untuk guest dengan barang pinggan mangkuk kat belakang tu. Kadang-kadang bila kita ada dapur, faham je lah kan, bila masa tu lah baru nak cakap, mana I punya pinggan mangkuk yang dah mash dia dah. Tak jumpa masa Jadi kita letak ni untuk memang sebelah daripada dengan formal dining. Exactly. Dan kita boleh serve orang dengan the best of kita punya. Dan benda ni boleh di-lock. Betul. Jadi sini. Tapi ini pun juga bagus untuk master bedroom. Dan kebanyakan daripada projek kita, bila dia bajet dia mencukupi, kita memang propose mini bar lah orang panggil kan, mini bar ataupun pantry di master bedroom. Sebab kebanyakan orang master bedroom di tingkat atas, so malam-malam menggagau cari air, malam-malam nak letak ubat lah, malam-malam nak buat susu baby lah, macam-macam lah segala-gala kan. So kita boleh buat kita punya pantry macam ni, kemas je pantry. Tentu. Okay, ini dia launch, kiranya family launch. Kalau kita ada master bedroom sebenarnya dengan this kind of size, kita akan boleh dapat two separate area macam ni, exactly macam ni. So kita boleh ada ruang untuk tengok TV. Sebab kadang-kadang kita banyak jumpa klien yang macam dia kata, I nak tidur, masa tu lah husband I nak buka bola, I pun tak nak pergi mamak kan. So macam ni lah caranya supaya setiap orang dapat dia punya own personal space, tapi tak perlulah sampai macam keluar bilik dan sebagainya. So this is a perfect sample of master bedroom dari segi arrangement. Tengok sofa pun besar, kalau anak-anak datang pun mulalah kan, dalam bilik kita juga dia nak tengok kartun dia kan. Jadi ni macam tu. Okey, ini adalah macam idea of a walk-in. Like this one is a good size for hotel lah. Untuk hotel besar ini. Tapi sebenarnya untuk guest bedroom semua sesuai. Guest bedroom bagus. Cuma tengoklah, kita tengok ruang yang ada. Adakah kita boleh ada macam enclosed space. Betul. Nur Hanis pun cakap rumah jenis studio memang sesuai konsep ni kan. Exactly. Sebab jenis studio kan dia macam open je kan, ada kitchen dan sebagainya. So maybe nanti kalau kita boleh tengok macam mana placement dia, so mungkin kitchen kat belah sini ke, something like that. Kalau studio kan dia semua terbentang macam ni. Saya suka dia punya ambient light, cuma kita siang, so tak dapat nak showcase sangat the ambient light. Tapi kat sini dia ada banyak jenis mode of lighting yang dia dah setting kan. Kadang-kadang kita malas nak buka tutup tap macam-macam bendanya. Jadi kita tekan je ini terang-menderang mungkin Cik Kim boleh tengok toilet kita macam mana masuk terang-menderang. Lepas tu sekejap lagi sini kita tekan, cuba ke sana tengok. Okey, sekarang tadi kita tekan yang paling dim sekali kan. Nampak? You see? Berubah tak dalam kita punya gambar tu? Okey, so saya tekan dia terang balik. Begitu kan. Ataupun saya tekan dia malam bawah tu kalau kita tutup belah sini, katalah tutup. Okey, tutup habis. Malam tu maksudnya kita nak pergi toilet tapi tinggal lampu belah bawah yang tidak menyilaukan sahaja. Jadi tak adalah langgar segala benda langgar. Sebab nak tutup lampu malam, bini kita tak nak bini kita terjaga atau tak nak suami kita terjaga, sampai terlanggar-langgar semua benda kan. Sebab itulah hotel banyak guna lampu di belah bawah. Contohnya side table, contohnya bawah sinki, untuk memudahkan pergerakan yang boleh jadi bahaya kalau tak well lighted. Gitu. Jom kita masuk. Saya dah terangkan. Okey, sekarang saya terangkan. Suka gelap-gelap ni walaupun dah siang. Okey. Okey. This is a separate WC and separate shower. I like it so much sebab senang. Kadang-kadang kita husband and wife kan,
Masa tu lah kita nak gosok gigi, masa tu lah husband kita nak mandi, masa tu lah macam-macam kan. Jadi kalau kita ada separate area, sebenarnya macam kita dan husband kita boleh gunakan ruang tu dalam waktu yang sama, tapi kita kena design it properly, barulah dia well function kan. So dry area kat mana, wet area kat mana kan. No point kalau kita punya placement tu tak betul, dah ada bilik dah tapi placement tak betul menyebabkan air terkeluar contohnya kan. Bila air terkeluar basah, jadi kita kena lalu basah dulu baru betul kering. Jadi benda-benda menyusun ruang ni lah sangat-sangat penting supaya kita tak kena lap je kan. Sebenarnya kita dah susun tu, salah yang basah kat depan yang belakang macam tu kan. Last kali ialah bathtub. Tengoklah menghadap apa, menghadap bangunan-bangunan gitu. Dan yang paling best sekali bila tak ada bangunan besar depan kita, tak adalah segan sangat, dan dia ada automated blind. Kita cuba begitu kan. Kok-kok lah depan rumah kita tu ada kondominium sebelah kan, segan pula dah kan. Kita boleh tutup untuk dapat privacy, especially malam. Kok malam kan bangunan-bangunan tinggi ataupun rumah-rumah kita tak tinggi pun tak apa, banglo pun kan, this is really functional kan. Jadi kita boleh create kita punya own privacy. Dalam masa yang sama kita boleh dapat cahaya. Saya buka balik, saya tidak gembira tidak nampak cahaya matahari. Okey, ini pula adalah shower. Saya sebenarnya sangat suka dia punya finishing. This is so brilliant. Dia actually daripada dalam boleh nampak luar tak nampak dalam. Exactly, dia macam sejenis apa namanya Bu? Dia memang ada one way. Tinted. Dia tinted tapi dia one way punya tinted. Betul. Jadi kita kat luar ni kita tak nampak orang dalam kan, tak berapa nampak. Dia macam memang tak nampak lah. Tapi orang dalam boleh nampak luar kan, siapa lalu dan sebagainya. Tapi memang so privacy, dalam waktu yang sama elegan. Banyak je cara lain untuk dapatkan privacy, cuma dia tak nampak elegan. Dia straightforwardly solid. So this one is really an exclusive way of macam having a privacy. So dia pakai stiker dan kita tengok finishing dia samakan balik dia finishing supaya dia kekal dia monochromatic punya skin tu. Yang diorang tanya ni hotel mana ni, Four Seasons ke? Betul, Four Seasons. Four Seasons Kuala Lumpur. Dan ada tanya macam ada berapa bilik untuk ni? Oh, ini satu bilik je. Satu bilik sahaja dan ruang family and dining. Lepas tu ini kita sekarang dekat dia punya area master bathroom, dan kita boleh tengok view dia kan. Saya rasa benda yang paling anda semua di rumah patut consider ialah bathtub kan. Whenever you want a bathtub, make sure dia ada view dan cahaya matahari. Okay? Ataupun dia jadi macam tak berapa best duduk dalam bathtub tu, tak pandang apa-apa kan. Dia jadi macam takkan ada orang nak duduk dalam bathtub sangat bila tak ada matahari. Kita jadi gloomy. Ada orang minta kita review on the lantai. Oh, the lantai is marble but it depends. Tapi saya suka the marble ni because dia tak cut typical 2x2, tapi dia ambil size 2x2 tapi dia buat macam serong. Jadi membuatkan dia unik kan. Kalau perasan dia adalah potong serong, tapi sebenarnya in order untuk dapat this kind of design dia akan ada banyak wastage. Exactly. Dan sebenarnya macam lantai marble ni depends sebenarnya. Dia nampak cantik di hotel, but then sebenarnya saya pun phobia. Saya pernah terjatuh tergelincir dekat St. Regis St. Regis KL tu. Tapi itu dia lagi licin. Itu super licin. Itu glaze. Yang ni sebenarnya yang ni, dia dah matte dah. walaupun saya dah berstokin ni, dia tak juga as glossy as certain hotel. Despite the privacy yang dah ada dalam shower, dah ada dalam WC masing-masing, bathroom pun dah ready kat sana, so we can still have another level of privacy dengan ada sliding doors kan. Begitu dia buka kan. Itulah dia canggih macam ni zaman sekarang ni, canggih betul-betul. So sekarang ni kita di dia punya bilik tidur. Ini contoh macam contoh cara kita nak bagi ruang bilik kita nampak clean kan. Cuba kita imagine semua ni sebenarnya boleh buka. So sebenarnya interior design is all about that kan. Cuma bila di hotel dia tak perlulah storage banyak-banyak, tapi untuk rumah kita sendiri kita perlukan storage yang banyak, betul. So benda-benda design yang betul akan menyebabkan storage kita semua nampak hidden. Inilah contohnya kan, macam Sana kan sebenarnya kat sini, tapi dengan design handle
bila dia plan to camouflage the design, so handle pun di plan supaya tak nampak sew handle kan. Tak nampak sew handle. And this element of chrome ni dia dah ulang. So kita nampak dia part of the design element dan tak perasan dia sebenarnya adalah handle. Mungkin awak boleh buka, explain pasal compartment. Compartment. Okay. Atas, buka atas. Atas ni boleh buka ke tak sebenarnya? Boleh. Oh boleh. OMG, I am also surprised. Tapi finishing dalam ni meletup. Dalam pun meletup finishing. Dalam piano finish juga semua. Dalam pun meletup. Mari kita buka drawer. Tapi sebenarnya tak semestinya piano finish. Kalau saya tengok dalam pun dia adalah laminate je sebenarnya. Semua nak dikilatkan. Tak apalah Sebab tu nama dia hotel. Kan? Tapi sebenarnya banyak klien kita yang nak rumah macam hotel. Ya betul. Cuma macam kadang-kadang kita nak something yang practical kan. Contoh kalau benda tak perlu kita spend, contoh kita tak perlu spend on bahagian dalam yang berkilat, tak payahlah spend on bahagian dalam berkilat. Depend on the concept lah. I think Piano finish tu apa sebenarnya? dia macam High gloss lah. Dia zaman kita dulu 10 tahun lepas, dia tak ada wujud lagi material laminate. Laminate betul. Laminate tak wujud lagi macam ni pada tahun. Tak wujud tapi dia tak so quality. Dia tak masuk kat Malaysia dan kalau masuk pun tak quality lagi. Piano finish punya material ni. Tapi sekarang ni kita dah ada laminate punya effect macam ni. Dia memang super high gloss. Kalau tak zaman dulu dia memang kena pakai kulit kayu dan dia dipolish sampai berkilat macam ni. Kenapa kita panggil piano? Kan kita tengok piano kan berkilat. Piano kan berkilat. Betul, kecuali zaman sekarang piano kaca gitu macam rumah Serena Williams kan. Okay, so ini adalah sampel konsol kan, tapi Ni custom made lah. Custom made. And macam what I like about the console ialah dia macam a piece of art. Dia macam satu jenis jewellery di dalam bilik kita kan. Bentuk dia pun walaupun everything is so monochromatic dan according to the concept, tapi dia buat dia bentuk dia so unique, macam diamond cut gitu menyebabkan bila kita pandang TV ni, the feature is the piece. This piece is the feature kan. Kalau tidak kan orang akan letak wall feature, panel dan sebagainya belakang TV tu, tapi tak payah sebab dia ada view yang sangat cantik. No need feature wall yang mengganggu the view. The view is the feature wall. We just need macam a good piece of furniture to complement. Kan. Kadang-kadang dalam itu design ni dia quite tricky. Dia macam kita pakai baju lah kan. Dia macam kita pakai baju, macam kita berfashion. Adakah kita perlu pakai segala rantai yang kita ada dalam lemari tu pada waktu event galeri ni kan? Nampak macam overdone. So, into design pun macam tu juga. Dia tak boleh terlalu over. Dia tak boleh overdone. Overdone tu maksudnya segala-gala nak taruh dalam ruang tu. Lalu jadi tak elegant, tak eksklusif kan. Dia nak taruh emas. Dah tak macam into design dah kan. Dah tak macam rumah dah. Jadi macam, malas cakap kan. Jadi macam benda lain. Okay, so inilah dia cara yang bijak. Okay, bila kita ada view yang cantik, kita tak nak benda lain jadi obstruction of the attention. The obstruction of attention. Kita tak nak berlebih-lebihan. Contoh kalau kita pakai baju, kita nak highlight apa ni? Contoh baju saya kan. Saya nak highlight the skin. So kita jangan macam benda-benda lain tambah lagi dia jadi tak cantik. Dia jadi macam terlalu lebih-lebih. Dan jom kita tengok detailing konsol ni kan. Cuba kita tengok. Pintu dia dah lah besar. Okay, pintu dah besar. Tapi what brilliant about this console is bila dia dah tersempang besar macam ni, dah terlebih pada saiz yang normal, jadi dia gunakan hinges yang betul supaya pintu ni boleh di bend. Kan, boleh di bend. The extended hinges. Yes, dan tak mengganggu laluan. Begitulah benda yang kita kena belajar daripada orang-orang bijak yang dah buat ruang-ruang dengan bijak. So kita kena belajar macam mana orang design the piece in such a way that it is so perfectly planned and organized to the space, then consider everything and circulation inside the space kan. Ini ruang belah tepi lah kan, sana ruang belah sana. Tengok bedsheet ni kan, nampak simple tapi simple tu lah sebenarnya kadang-kadang a new definition of elegant. Dia tak payah lebih-lebih, tapi the skin colour sebenarnya apa yang kita boleh tiru pada anda di luar sana kan, apa yang anda boleh tiru dan
inspired daripada Four Seasons ni ialah cara dia menggunakan skin colour. Kita ada klien kan memang dia nak macam Four Seasons punya. Exactly. I think the trend now is people goes back to macam something evergreen. Sebab maybe kita duduk hari tu pandemic COVID terlalu lama dalam rumah. So we get really bored to elemen-elemen yang terlalu menonjol. Kita cepat bosan. Kan? Jadi macam rumah kita tu tak jadi plain canvas. Dia jadi macam banyak benda kena. Bila kita nak ubah energy, yelah, imagine kita dah duduk 2-3 bulan dalam rumah, work from home and belajar from home kan. Semua kat home. Jadi kita dah, ya Allah, meluat dah tengok rumah kita. Especially bila kita ada elemen-elemen yang terlalu kuat. Jadi kita akan mula rasa cepat bosan dan sebagainya. Tapi kalau kita buat rumah kita tu macam canvas kan, macam white canvas, as evergreen as possible. This is a sample of one of the scheme yang akan nampakkan rumah kita evergreen dan anda boleh tiru the colour. Tak payahlah tiru dia punya material letup-letup tu. So yang paling penting sekali the colour kan, cara kita The colour scheme kan. Cara dia pilih material, tengok putih kan, grey balik, you know, the curtain, tengok colour curtain full of texture kan, ada banyak texture tapi masih dalam keluarga skin colour yang sama. Tengok lantai, tengok kapet kita kan. Ini yang saya cakap ni, kita dah masuk ke zon ketiga, iaitu material lantai ketiga dalam ruang ni, iaitu kapet. Kan, saya rasa untuk bilik ni dia dah menggunakan zoning tu dengan bijak. Sebab memang kebanyakan klien kita memang nak kapet dalam bilik tidur. Sebab kapet ni dia memang tricky. Dia dengan apply kapet je, bilik tidur kita terus rasa macam dekat hotel. Dia memang macam an immediate effect. Tapi terus orang akan cakap, alamak, how to maintain? Apa yang dia nak cuba emphasize ialah bukan ke atas, tapi kelebaran kan. Dia nak bagi nampak luas kan. Kelebaran. And then dia gunakan colour-colour macam dark mahogany tu untuk kita tarik kan. Visual mata kita tu nampak lebar bilik tu. Sebenarnya diorang bila sebagai interior designer, kita gunakan elemen ni semua ada sebab. Sebab dia semua jatuh dekat perasaan. Bila orang tengok, apa rasa dia? Bila orang tengok, apa rasa dia? Itu semua adalah hasil daripada composition seorang interior designer. Kadang-kadang kita tak boleh explain secara sebab benda ni kan, tapi the composition tu, dengan kita gabung tu dia jadi mewah. Dengan salah gabung dia jadi sempit. Kan, ruang yang macam ni kan, kalau orang salah gabung dia jadi cramp. Segala benda nak letak. Tapi dengan ruang macam ni, ada lagi skim yang boleh buatkan ruang ni nampak lebih luas. Itulah sebenarnya kerja-kerja mentrik visual kan oleh pakar anda, iaitu interior design yang akan boleh bantu anda untuk mengubah. Sebab kadang-kadang it's not about the space. Kalau rumah saya kecil, rumah saya terhad, it's not about the space. Kalau anda tengok ruang Four Seasons ni pun sebenarnya dia adalah terhad kan, terhad dan maybe sama je size dengan banyak property di luar sana, tapi eventually how kita letakkan semua benda akan menentukan apa yang kita rasa. Bedsheet tu material dia macam leather ataupun PU. PU ni PU. PU kan. Ini betul-betul piano finish punya wood. Kan. Jadi dia letak PU. Okey, tapi PU dia tengok ni sini dengan bawah berbeza. Tengok ni, tengok sini. Sini dah tak ada texture, sini ada texture. So macam itulah sebenarnya luxury-nya seorang interior designer. Saya salute this design. Cara dia put everything to the detail kan. Ni I'm Zuan Norman cakap IDW the best. Masya Allah, dapat doa pula kita petang-petang ni kan. InsyaAllah kita bukanlah the best, tapi kita cuba untuk mencari apakah lagi yang akan boleh memberi impact, memberi wow kan. Macam kita sangat suka membuat interior design yang memberi impact. Dia bukan sekadar macam cabinet furniture. This is all cabinet furniture kan, everyone knows. This is all macam about bedding and side table je kot. But then the way dia letak side table with the right bedding, with the right bed head, with the right piece of furniture, with the right piece of jewellery furniture kan, dia akan menyebabkan ruang ni nampak mewah serta-merta kan. Adakah anda bila beli rumah tak beli katil? Beli kan. Adakah anda bila beli rumah tak beli console table? Beli kan. Tapi macam mana kita beli, pilihan itu akan menyebabkan ruang tu jadi macam mana. Cuba tengok ni, kursi ni ada sebab sebenarnya.
dia letak kerusi yang begini. Sebab again the psychology of it ialah bila kita duduk dekat katil, kita tak nak anything obstruct. Nak the view kan. Kita nak the view, kita nak enjoy the view. Sebab tu the designer tak pilih kerusi yang macam lebih comfy kan untuk ganggu view, because this is an expensive view. I can stay here drinking coffee and get inspired all day long. Daripada corner ni corner yang so inspired. Kita macam nampak jauh gitu. Nampak Grand Hyatt from here. Nampak apa lagi? Convention Center, Trader. I love to see the landscape kan. So sebab itulah bila kita ada view yang mahal macam ni, kadang-kadang ada orang bila dia tak faham apa yang dia beli sebenarnya, yang package dalam property dia pergi tutup kan, ataupun dia pergi letak benda-benda yang mengganggu, treadmill dan sebagainya, kursi urut di corner-corner yang macam ada view mahal macam ni. Dia bukan pasal kursi urut tu salah duduk di corner, tapi what kind of corner kan. Corner yang begini yang so expensive, menghadap laut ke, menghadap padi ke kan, jangan letak benda-benda yang akan mengurangkan value. Sebab value kita sebenarnya bukan hanya pada kerusi meja, apa benda sofa dan sebagainya. Sebenarnya value property tu adalah terletak pada view dia, terletak pada the level kan. Dan lagi tinggi kita beli kan, another kind of view, betul tak? So semua tu adalah berbeza. Rumah kita corner menghadap padang permainan, berbeza dengan orang menghadap TMB, betul? So tiba-tiba kita dah beli corner mahal menghadap taman permainan, kita tutup dengan segala-gala. So baik as well beli kat TMB. Ni ada orang tanya, macam tadi cerita pasal kapet tak habis lagi, on the maintenance. Tengok orang Malaysia. Dia nak selesa macam hotel tapi nak pergi maintenance kan. Tapi sebenarnya memang macam tu, betul. Saya suka soalan tu sebab pertama apa yang kita boleh buat ialah the zoning of area carpet. Contoh kalau anda ada bilik yang sebesar ini kan, se-spacious ini ataupun hampir spacious macam ini, anda boleh zoning kan. Tengok kat sini Hakim, corner. Sini. Bila kita nak pergi ke ruang yang family kita boleh datang, katalah anak kita memang datang sini melepak. Boleh tutup, cuba tutup dulu. Kan? Ni privacy. Katalah anak kita datang sini melepak kan. Jadi bila ruang-ruang yang ada anak kita datang buat kerja sekolah dan sebagainya, tengok lantai. Kan hijab, kita gunakan lantai yang tak perlu maintenance dan loose rug. So bila kita pergi toilet, kita pakai marble, tile dan sebagainya. Tile pun tak apa. Betul. Maksudnya macam ni. Sebab itulah kita control kat mana sahaja area yang kita nak carpet kan, supaya kita dapat juga ada carpet. Ataupun apa yang kita kena plan ialah 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, bergantung pada. Sebenarnya setahun sekali pun tak apa. Bergantung kepada colour carpet dan penggunaan kita. Setahun sekali mungkin lama sangat bagi setengah orang. Maybe 3 bulan sekali is nice, ataupun setahun 2-3 kali is good untuk anda setkan jadual untuk maintain. Sebenarnya bila kita nak ada benda-benda macam swimming pool okay, saya rasa ramai orang familiar with swimming pool maintenance kan. So whenever you want to build a swimming pool, apa yang anda perlu tahu ialah dia ada maintenance kan. So dia ada jadual maintenance. So kalau kita dah anticipate the jadual of maintenance, kita tak stress sebenarnya. Sebab kita dah anticipate. Macam kita beli kereta, kita tahu tak nanti kita kena renew road tax, ataupun setiap 10,000 kena servis. So bila kita dah tahu dan kita dah plan, so kita tak stress. Dia bukan benda yang tiba-tiba. Sebab tu sama juga macam carpet, sama juga macam swimming pool tadi, kita mesti maintain dia dan letakkan dalam jadual untuk klorin ke, basuh dan sebagainya. Ada orang buat benda tu untuk anda dan sebagainya, so that anda swimming pool tu tak jadi benda yang stres untuk kita. Alright? Sama macam garden kan. Untuk ada garden yang cantik, lawn yang cantik, pokok dia gebuk-gebas macam tu, kita mesti ada gardener yang kita dah bayar. So kita tak pening pun, kita hanya tengok, nikmati dan pergilah kerja dan balik kerja. Jadi carpet pun sama, letakkan dalam jadual. Bila kita nak pakai je right away, anggaplah macam swimming pool atau lift atau garden, letakkan maintenance 3 bulan sekali, panggil orang cuci. Ni Seri cakap IDW with power couple. Alhamdulillah, terima kasih. Ni Anis Mastura, saya tak sabar nak suruh IDW my deco bilik kami. Tunggu dapat kunci dulu. InsyaAllah. Sebelum nak main deco tu, jom kita tengok macam mana orang lain buat deco. Kami ni pun keep on tengok lagi, walaupun kita dah buat macam-macam kan. Tahun-tahun lepas lah especially kan, patutnya kita dah pergi yang tahun sebelum kita COVID tu,
kita tour 5 negara, tengok hotel lain-lain. Actually lepas ni kalau buka lagi kita akan tour lagi dalam 5 negara untuk kita betul-betul tengok design orang. Design, culture kan. Kita pernah duduk Hallstatt, Hallstatt, Austria, di mana penama hotel tu adalah daripada church lama. Jadi bangunan dalam dia berbatu-batu, it's so real lah. Macam saya dengan Hakim, kita suka tengok benda yang local. Macam di design yang ada local punya area, local punya element, local punya identity, so that kita boleh feel the different kan. Kalau kita duduk Mandarin Oriental, pergi sana Mandarin Oriental, dia mungkin not so local lah. So macam tu lah. Nur Azina cakap sekarang tengah pening, semua kena fikir dengan design untuk rumah. Alangkah baiknya kalau dapat guide daripada IDW. InsyaAllah. Sebab itulah kita because of tak semua orang kan mungkin boleh macam hire ID dan sebagainya. Memang orang aset senang hire ID kan, tapi tak semua orang dalam fasa yang dah mesti boleh hire ID. Sebab itulah kami IDW cuba bantu dulu dengan capacity kita untuk keluarkan kita punya design collection tu. Design collection tu sebenarnya yang consist of 200 design tu. Memang kita nak bagi je supaya the whole Malaysia tak payah jumpa IDW pun, anda can choose design From IDW collection, dan straight away boleh bagi kontraktor untuk dapatkan juga ID yang terbaik. Sebab kita kesal sebenarnya kalau ID tu tak dikompos, dan at the end of the day bila rumah tu cacat marbar, nanti kita tanya owner kenapa tak hire ID, tak ada bajet. Sebenarnya buat rumah tu pun dah pakai bajet. It's just a matter of you start from something right, ada panduan sikit, insya-Allah at least akan dapat 90% lah ID yang cantik. Ni Love Azhar cakap vacuum kena selalu sebab bilik senang berhabuk. Carpet cleaning setahun sekali pun okey. Ni based on dia punya experience. Azhar pengalaman. Bagus tu dia panduan daripada Azhar. Dia memang vacuum selalu, maid dia kan vacuum selalu, betul. Kalau kita dah tahu dah kita punya kita punya sensitivity dan sebagainya. Contoh macam ada satu klien kita tu memang maid dia dah tahu dah. Kalau dia nampak tuan dia turun tangga bersin, kejap lagi maid dia naik kan, maid dia akan habis vacuum segala-gala sebab tuan dia adalah macam sensitif tu habuk kan. So kita pun kena define, adakah kita jenis orang macam mana kan, adakah kita pengemas. Kalau kita ni tak pengemas, adakah kita ada tukang kemas? Kalau kita tak ada tukang kemas ataupun maid dalam rumah kita, adakah kita boleh panggil orang kemas kan? So that benda tu tak jadi problem kepada kita. Kalau kita rasa kita tak boleh commit, alamak leceh macam leceh, kita tak boleh commit, dan jangan pakai kan. So sebab tu kita kata dia bergantung pada behavior kita sendiri. Tadi ada banyak juga yang tanya, adakah IDW buat dekat Selangor je ataupun buat dekat Terengganu ke, Kelantan ke, Johor ke, Perlis ke. Okey, kepada anda di luar sana, IDW kita sekarang memang ada projek di negeri-negeri selain daripada Selangor. Cuma anda kena DM kita ataupun layari www.idw.design, dan juga kita akan bagi link untuk anda masukkan detail, dan daripada situ kita akan cuba bantu anda. Biasanya orang yang call IDW hari ni, besok kita akan call, ataupun kalau tak besok kita akan call the next day. InsyaAllah. Jadi just layari www.idw.design, dan dekat situ ada get consultation, dan dekat situ anda just isi a simple form untuk IDW bantu anda dengan lebih lanjut. Dan kalau kata menjawab kepada soalan macam mana nak dapatkan servis IDW tapi dengan segera, ada ramai klien-klien di IDW, even tim IDW sekarang tengah bertungkus lumus untuk menyiapkan banyak property. Kepada anda di luar sana yang memang nak DIY, memang nak buat sendiri, cuma nakkan bantuan daripada IDW, nakkan design daripada IDW, just boleh layari kita punya website www.idw.design, dan dekat situ memang IDW tujuan kita menyediakan design collection ni, buku design collection. Dia mengandungi 200 design yang siap dengan 3D. Azhar tanya buku design harga berapa? Siap dengan 3D, drawings dan juga renovation guideline. Jadi kita memang niat untuk membantu seramai mungkin rakyat Malaysia. Sebenarnya pembeli design collection ni bukannya rakyat Malaysia je. Ada daripada Brunei, ada daripada Singapura, ada yang daripada Jepun kan. So memang actually because buku tu memang 100% English,
Jadi selagi kita boleh membaca bahasa Inggeris tu, insya-Allah boleh diaplikasikan untuk semua. Dan dekat buku tu kita memang ada bagi setiap page, setiap design ada QR code. Jadi kita just tinggal scan QR code tu untuk dapatkan detail drawing ataupun drawing yang diperlukan untuk dapat siapkan rumah tu. Jadi orang kata macam pilih design dan terus boleh bagi kat mana-mana kontraktor. Sebab banyak juga klien kita yang sebelum ni menggunakan macam gambar-gambar internet je untuk bagi kepada kontraktor. Jadi macam saya cerita satu story, ada satu klien kita di Bukit Jutong kan. Dia ambil gambar-gambar internet dan dia bagi kepada kontraktor. Dan bila siap je dia rasa macam scale tak kena lah, terendah lah, dia punya tu tebal lah, terkecil lah, jadi dia nampak pelik. Jadi dia macam asyik kena macam try and adjust, try and error je. Dia buat tak okey, dia suruh buka Dia balik. pula jadi interior designer Tak ya. okey, dan dia pula jadi interior designer. Lepas tu kejap lagi kontraktor call dia, macam mana dia pula tengah sibuk bekerja, kena angkat phone, kena jadi project manager, kena jadi site supervisor, kena jadi QS. Kena QS tu buat kerja kira-kira lah, kena jadi content surveyor. Jadi apa yang berlaku adalah selepas klien tu duduk dekat rumah yang dah siap, yang dia tak puas hati, dia rasa cacar marba tu, dia jual rumah tu, dia beli rumah baru dan panggil IDW. Jadi that's why kita berfikiran macam selain daripada kita memang buat servis A sampai Z, kita memang buat servis yang klien bagi kunci rumah, kita buat design semua, kita construct dan kita deliver tu klien. Tapi kita ada limit, kita takkan boleh bantu semua orang kan. Kita tak boleh bantu semua orang. Dalam satu masa IDW hanya boleh deliver mungkin 10 ke 20 projek je dalam satu masa kita buat. Jadi that's why kita keluarkan design collection ni, buku ni yang mengandungi 200 design, siap dengan detail drawing, siap dengan renovation guideline dan siap ada 3D visualization untuk memudahkan ramai pemilik rumah di luar sana untuk mendapatkan design yang wow. Kita tadi baru bincang pasal untuk kita ada perancangan jangka masa depan untuk ada our own property sendiri kan. Development township, insya-Allah kita dalam proses merangkakan untuk ada development township yang mana rumah ini siap terus dengan ID dan konsep-konsep yang berbeza masuk dalam rumah. Okey tak? Okey ke tak? Cuba komen sikit. Okay, On tak on? Dan satu lagi untuk nak bagi tahu pada anda semua, IDW sedang berkolaborasi dengan SP Steer untuk rumah di Alam Impian Semidi. Jadi kepada anda di luar sana yang sedang mencari rumah, sedang nak beli rumah, kita memang tengah berkolaborasi dengan SP Steer, kita dan juga BMW berkolaborasi dengan SP Steer untuk property di Alam Impian. Ni ada yang cakap okey sangat. Okey, insya-Allah sebab kita nak cuba yang tu kita memang tengah bincang dengan macam SPMD dengan ni. Betul, beberapa pihak. Betul, sebab kita design sesebuah development tu, kita design property yang siap dengan interior. Jadi pembeli rumah, harga nilai renovation tu dah masuk sekali dengan harga rumah. Jadi anda tak perlu keluar duit ratus-ratus ribu untuk mendapatkan rumah yang cantik, kerana rumah yang bakal dijual tu siap dengan interior. Siap, tinggal boleh pilih je. Kita dah beli rumah, kita pilih katalog. Kita kata kita nak modern klasik, kita nak klasik, kita nak apa kan. Macam kita boleh pilih je benda tu semua dalam satu package. Betul. Sebab kita nak jadi macam the Kowe kan. Macam mana Kowe dulu kita penapis air tu macam-macam lah jenisnya. Susah betul nak dapat yang betul-betul senang di-maintain kan. Sebab tu jadi sekarang penapis air tu macam normal. Okey, insya-Allah sampai situ saja. Okey. So sampai di situ saja perkongsian kami pada petang ini. InsyaAllah kalau berkesempatan kami akan live lagi. So saya Hakim Dan saya B. Kami daripada IDW Transforming Space. Transforming Life. Bye. Assalamualaikum.